Okay, so yang terakhir sekali adalah geganti elektromagnet. Okay, so geganti elektromagnet ni biasanya, okay, ni duduk dekat sini Okay, so geganti elektromagnet bertindak sebagai suis menggunakan arus yang kecil untuk menghidupkan arus yang besar daripada bekalan litar utama. Okay, contoh penggunaan geganti elektromagnet ialah dalam sistem starter kereta. Okay, yang mana kereta, kunci kereta tu akan bertindak sebagai suis yang menggunakan arus yang kecil. Okay, yang mana kunci kereta contohnya macam kunci kereta dia ada bateri kan, bateri kereta. So bateri itu adalah sangat kecil yang menggunakan arus yang sangat kecil. Tetapi bila kita masukkan ke dalam tempat kunci kereta tu, kemudian kita pusing, bermaksud kita lengkapkan litar. So litar yang telah dilengkapkan tu akan menghidupkan arus yang besar daripada bekalan kuasa utama, iaitu kereta. Okay, so selain daripada sistem starter kereta, aircon contohnya, kita guna remote control. Apa sahaja yang menggunakan remote control, kita panggil dia sebab kita, maksudnya aplikasi yang digunakan adalah geganti elektromagnet. Okay, jadi sekarang cikgu nak awak tengok tentang bagaimana geganti elektromagnet ini berfungsi. Okay, iaitu yang pertama sekali, so awak perhatikan kita ada 6 volt, okay, kat sini, iaitu ini adalah suis yang menggunakan arus yang kecil. Okay, so apabila suis ini dihidupkan, okay, so apabila suis ini dihidupkan, okay, suis tu ditutup, okay, arus akan mengalir. Arus akan mengalir melalui gegelung elektromagnet. Ini gegelung elektromagnet ni, dia tulis sini. Okay, jadi bahan elektromagnet ni akan dimagnetkan. Okay, so bila dia dimagnetkan, dia akan menarik anchor besi lembut ni. Anchor besi lembut ni akan tertarik ke arah teras besi lembut ni tadi. Okay, so bila dia tertarik ni macam pivot, pangsi. Pangsinya dia macam boleh ayun, dia macam jongkan-jongkit. So bila yang ini tertarik ke bawah, so yang ini akan tertolak ke atas lah. So bila yang ini tertolak ke atas, dia akan menolak geganti sesentuh ni mendekati satu sama lain. So bila dia bersentuh, maka litar yang kedua akan dihidupkan. Macam tu. Okay, so punca dia tak gunakan litar utama. Kalau kita asyik guna litar utama sahaja dengan arus yang lebih besar, contohnya macam 100 ampere contohnya, maka kita akan banyak menggunakan tenaga elektrik. So itu merupakan satu pembaziran. So kita hanya perlukan, contoh kat sini diguna 240 volt. Okay, contohnya macam itulah kan, macam aircon kan. Jadi kita hanya perlukan bantuan 6 volt untuk menghidupkan arus 240 volt. Kalau kita biarkan dia sentiasa je terbuka, okay, kat sini sentiasa terbuka, tak payah ada suis tersentuh ni, maka penggunaan tenaga dia akan jadi bertambah lah. Okay, alright, jadi penggunaan suis geganti ni adalah sangat bagus untuk menjimatkan tenaga. Alright, so itu sahaja untuk tajuk 3.1, iaitu elektromagnet. Okay, tajuknya adalah kesan magnet bagi suatu konduktor pembawa arus. Okay, jadi di bahagian bawah ni ada beberapa latihan. Okay, insyaAllah ni ada eksperimen. So eksperimen ni kita akan buat nanti bila dah naik sekolah. Ini adalah salah satu daripada PKS awak. Okay, so kat sini ada uji kendiri. Okay, cikgu minta awak buat, okay, soalan 3.1. Tapi sebelum tu cikgu nak awak tengok soalan nombor 2. Okay, kita bincang sama-sama soalan nombor 2 Lukis medan magnet dan pesongan jarum penunjuk bagi 4 buah kompas yang diletakkan di sekeliling dawai lurus yang membawa arus. Arus tersebut mengalir serenjang ke dalam cardboard. Okay, so nampak di sini tandanya adalah X. So X bermaksud arus masuk. Kita nampak belakang dia. Okay, okay, kita nampak belakang dia. So ini bermaksud arus masuk. So bila arus masuk, okay, okay, ada mana P lah, hai. Okay, jap. Sini. Okay, so bila arus masuk, maka arah tangan awak akan jadi beginilah. Okay, so maksudnya dia akan pusing. Dia akan pusing mengikut arah jam lah. So dia akan pusing macam ni. Nampak? Alright. So dia akan pusing macam ni. Okay. So bila awak letak kompas dekat 4 bahagian, okay, macam ni
Awak nampak dia pusing macam ni. So, kompas ni akan menunjukkan arah ke bawah. Kompas ni akan menunjuk arah ke kiri. Kompas ni merujuk arah ke atas. Dan kompas ni merujuk arah ke kanan. Okay. So, jawapan dia begitulah. Tu. Okay. So, jawapan dia akan jadi kompas. Ini kompas lah. So, andai kata kompas tu diletakkan kat sini. Kan? So, awak tahu dia mengalir macam ni kan? So, dia akan jadi begini. Kalau kompas tu diletak kat sini. Okay. So, dia akan jadi begini. Dan seterusnya. Okay. Alright. So, itu saja untuk topik ni. So, cikgu harap awak dapat study. Andai kata ada soalan, tolong PM cikgu dan tanya. Okay. InsyaAllah cikgu akan luangkan masa untuk menjawab soalan awak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.